Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian daripada saya Mr. J. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita dah tahu, kita dah dengar bajet apa berkenaan dengan pengundian bajet apa semua semalam. Jadi berkenaan dengan isu utama yang mana selain daripada bajet-bajet yang kita tunggu, dan paling utama adalah tentang pengeluaran akaun 1 KWSP tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hari ni saya dapat banyak panggilan nak tanya macam mana syarat-syarat yang dikenakan. Ada yang kata kenapa perlu nak tunjukkan bukti, apa benda tu semua. Okey, macam ni, sebelum tu saya terangkan dulu. Akaun 1 ni semalam Tengku Zafrul boleh tengok dalam YouTube live parlimen ke apa, klip-klip tu dah menunjukkan apa yang Menteri Kewangan kita sebut. Ya, okey. Jadi orang kata apa, kita dengar secara jelas apa yang disebut, dan apa yang kalau anda ragu ke apa, sabar dahulu, kita tunggu. Saya percaya pihak KWSP akan keluarkan statement lagi, ataupun yang kata apa, yang untuk kita selesaikan apa yang terfikir-fikir benda lah, yang kata tunjukkan bukti. Ada yang mengatakan macam mana kalau kita dah tak kerja, macam mana kita nak tunjuk bukti kalau kata kita ni orang kata apa, berniaga kan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nampak dekat sini, pengeluaran akaun 1 ni memang dah tak jadi masalah dah. Sebelum ni kepada 2 juta dan dibagi kepada 8 juta pencarum. Okey, itu tak apa. Jadi apa yang kita muskil, ada yang mengatakan pasal syarat-syarat dia ni. Okay, syarat-syarat dia tu memang kalau ikutkan memang bagi saya tu dah kira memadai lah. Cuma yang dikatakan bukti tu kita kena tunjuk lah. Mungkin KWSP akan bagi borang. Kita akan tulis kat borang tu melalui online ke, ataupun kat pejabat-pejabat ke. Itu yang saya pasti. Dan apa yang saya baca tadi dekat laman web KWSP, mereka ni akan keluarkan borang tu dan ia akan mendapat pengesahan. Macam yang tak bekerja ni, kita kena dapatkan pengesahan daripada ketua kampung, ketua penduduk, ataupun Pesuruhanjaya Sumpah. Ini yang saya baca tadilah, yang saya dapat tadi. Jadi apa pun tak perlu risau, pasal benda ni semakin lama semakin mudah. Tentang ada yang tanya saya, adakah ianya one off 10,000 sekaligus? Yang itu pun saya pun muskil sebenarnya. Jadi untuk orang kata apa, nak lebih lanjut lagi, saya percaya hari Isnin, Selasa atau Rabu minggu depan, saya percaya pihak KWSP akan mengeluarkan statement, dan kita tunggu sajalah. Apa pun kita dah menang dah berkenaan dengan KWSP ni, memang kita dah boleh keluarkan dah. Cuma tunggu saja. Saya percaya kalau ada, kan dia cakap sekiranya anda pendapatan terjejas, aktif ke tak aktif ke, dah boleh dah keluarkan. Cuma bukti tu je. Bukti tu mungkin dalam borang tu lah. Tak perlu risau, benda tu akan dipermudahkan, insya-Allah tuan-tuan puan. Jadi satu, tu yang pertama lah. Yang keduanya, apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, kalau katalah anda telah berjaya mengeluarkan 10,000 ke, kalau katalah benda ni keluar sekaligus 10,000, saya harap kepada semua rakyat Malaysia yang terkesan ataupun yang mengalami masalah kewangan, anda jangan mudah terpedaya dengan skamer-skamer dekat luar sana, dengan pihak-pihak luar sana. Katalah labo ni lah dapat duit, labo ni main forex ke apa benda lah, apa benda sekali-sekali pun lah, forex ke apa benda lah, yang nama-nama yang anda rasa macam kalau kata benda ni boleh mendatangkan pulangan. Saya nak bagi tahu satu je lah tuan-tuan dan puan, tidak ada orang kata apa duit tu datang bergolek. Tidak ada. Janganlah percaya perkara-perkara macam ni. Satu kali ganda, dua kali ganda, tiga kali ganda, jangan mudah percaya. Yang saya boleh percaya dekat sekarang ni, apa yang boleh saya cakap tentang KWSP je tuan-tuan dan puan. Tentang ASB. ASB tu kita boleh percaya. Kalau kita labur kan, memang dividen dia memang pulangan. Tapi kalau setakat kata labur 10,000 boleh dapat 40,000, 50,000, janganlah anda percaya tuan-tuan dan puan. Kecuali kalau yang mesin tekan tu kan, masuk saham 50, boleh cuci sampai 100.5. Itu memang boleh masuk lah. Tapi jahanam lah lepas tu tuan-tuan dan puan. Elakkanlah kan. Saya percayalah perkara ni akan timbul. Jadi harap kepada semua, kita sampaikan pesan memesan kepada semua rakan-rakan kita, rakyat Malaysia ni, yang mana yang akan cuba dapatkan KWSP ni, tolonglah jangan terpedaya dengan pihak-pihak luar sana yang cuba menawarkan kalau labur 10,000 boleh dapat 50,000, 60,000. Tolonglah jangan percaya.
Kepada pakcik-pakcik, makcik-makcik yang ada kat kampung ke, abang-abang kita yang tengah susah-susah ni, anda akan didatangi oleh diorang ni yang akan mengambil kesempatan. Jadi tolong jangan percaya dan jangan sesekali mengambil risiko. Tolonglah. Saya ni orang kata apa, dah cukup banyak dah dapat kes-kes dengar apa berkenaan dengan skamer-skamer ni. Kesian. Jadi dengan keadaan kita COVID-19 penat saja tuan-tuan puan, kita perjuangkan, kita desak, kita adanya hantar memorandum, lepas tu kita mengharap berdoa siang malam, mengharapkan ahli-ahli politik kita ni untuk memperjuangkan tentang isu KWSP ni. Jadi dah lulus apa semua, dah dipermudahkan, tiba-tiba tuan-tuan dapat duit, pergi labur pula. Dengar skamer ni datang. Kalau abang datang jumpa saya boleh laburkan abang ni duit. Boleh dapat dalam masa 2 minggu, boleh dapat 80,000, labur 10,000. Jangan buat pasal bang. Tolonglah kepada semua, tolong nasihatkan kepada semua rakyat Malaysia, akak ke, abang ke, anti ke, pakcik, makcik, semua tolonglah. Itu semua penipu, skamer-skamer ni. Tidak ada, orang kata apa, senang cerita lah, tidak akan ada dalam dunia ni yang mana duit tu kalau kita labur tanpa buat apa-apa, dia boleh jadi membiak. Itu mengarut. Kecuali kalau dalam ASB ke, ada pelaburan-pelaburan yang sah ke, itu betul. Jangan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Yang tak terjejas ni macam mana nak juga KWSP? Okey bang, saya semalam dah tanya pada kawan-kawan saya ni, yang kata, yang kalau kata tak terjejas, kalau tak terjejas tu terpulang, nak keluar pun boleh, tak keluar pun boleh. Jadi memang akaun KWSP tu 8 juta. Jadi tak mungkin lah kalau anda ni bukan salah seorang daripada 8 juta tu bang, kan, boleh keluarkan. Tak ada masalah. Benda ni sebenarnya pihak kerajaan pun saya rasa dah setuju. Maknanya pihak kerajaan dah setuju. Benda ni akan ada orang kata apa, win-win situation orang cakap. Pro and kontra. Okey, boleh, tak ada masalah. Benda ni boleh bicara je. Adalah cara tu nanti. Jangan besok tiba-tiba dia orang spin balik, memang kita huru-harakan kerajaan nanti tuan-tuan. Okey, cantik lebu. Okey, Amirul Bah. Yes, itu je lah bang yang saya boleh jelaskan dekat sini. Tapi janganlah anda rasa dengar pihak sebelah sana, pihak sebelah sini. Yang paling bagus, yang paling boleh saya cakap dekat sini tentang isu KWSP ni, yang mana kurang faham tentang syarat-syarat dia, tunggu saja hari Isnin, Selasa, Rabu ni pihak KWSP akan terangkan lagi tentang syarat-syarat ISINA ni berkenaan dengan pengeluaran 10K daripada akaun 1 tu. Tunggu je. Tak payah abang nak dengar daripada seorang sana ke, orang sana ke. Cuma apa yang saya boleh cakap, itu sajalah. Tunggu saja. Assalamualaikum. Okey, apa lagi bang? Saya baca lagi. Cantik lebu. Lebu tu faham-faham lah. Kalau kaki petak ke, petak. Api. Tu faham-faham lah. Kan, yang main kerang ke apa ke, faham-faham lah tu tuan-tuan dan puan-puan. Macam-macam ni, jangan main-main 10,000 banyak tu. Biasa orang labur RM30, RM40, RM50. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan, elakkanlah. Dan saya percaya pusat-pusat judi online ni akan mulalah hantar promo apa semua ni, hantar apa nak cuba promosi apa semua. Janganlah anda terpedaya, janganlah anda menanggung risiko. Tolonglah. Apa yang kita dapat tu, itulah dia duit hasil titik peluh kita sendiri yang selama ini kita simpan. Jadi sia-sialah tuan-tuan dan puan-puan kalau kita simpan atau kalau kita habiskan, kita leburkan. Saya sebenarnya risau berkenaan dengan ni apa benda putih ni. Okey, gam. Okey, tak apa. Saya sebenarnya risau, takut adalah skamer-skamer ni mengambil kesempatan. Jadi mangsa adalah rakyat Malaysia yang mana tengah terkesan dengan pandemik 19 ni kan, yang tak ada kerja, hilang kerja, yang kata sebelum ni dapat duit tu bolehlah saya nak buka kedai, nak bayar hutang, nak bayar ini apa semua, dapat je duit, lulus duit dah masuk akaun bank. Kau macam-macam dia belinya pula. Itu tak apa. Berapa je duit, konon-konon nak buka kedai burger lah, nak buka meniaga lah apa semua, dapat je duit 10K. Kau dia masuk pula mesin tu, dia masuk 1,000, main roulette, main mesin kerang, acer apa semua bagai, api kan. Jangan buat hal tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Lepas tu ada pula yang kata nak buat ni, nak bayar hutang ni apa semua, nak bayar hutang kereta, hutang rumah yang tertunggak-tunggak. Dah pula dia dapat pula panggilan daripada skamer, masuk 10,000, boleh cuci 30,000, 40,000. Hanya kena bagi duit tu, duduk diam-diam, dalam masa 2 minggu kita akan dapat 30,000, 40,000. Jangan percaya tuan-tuan dan puan-puan, saya merayu sangat.
tolonglah. Jadi kepada sesiapa yang sedang menonton live saya ni, tolonglah sampaikan kepada kawan-kawan kita. Jadi saya sendiri akan membuat satu kempen dan saya akan print satu banner dan saya akan pusing satu kawasan Kelang ni, Kelang ke KL ke, saya akan pastikan supaya rakyat Malaysia tidak tertipu dengan skamer-skamer sekiranya lah mereka ni dapat mengeluarkan duit simpanan akaun 1 KWSP, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan pasal apa, tuan-tuan dan puan-puan, saya takut tak ada duit bolehlah sembang macam-macam kan. Dah ada duit dalam bank, macam-macam dipikir pula, dah lain. Tak ada duit macam ni lah, sembang gedebuk-gedebak kan. Okey, saya baca komen satu lagi sekejap sebelum saya pergi segmen yang kedua. Segmen macam program TV pula. Kahwin lagi satu, alamak, set dahlan. Kalau kahwin lagi satu tu pun boleh juga, tapi faham-faham lah kan. Bayar hutang yang lebihan tu buat simpanan. Okey, pandai-pandai lah kalau ada yang berhutang tu kan. Suri rumah macam mana bro? Okey, kalau suri rumah ni ada caruman KWSP, bolehlah mohon, tak ada masalah. Boleh kan, boleh cuba. Nanti kita tunggu apa kata KWSP ni nanti. Pasal apa? Memang tak dinafikan apa yang dicakap dalam apa yang menteri cakap, kepada semua yang terjejas pendapatan pada tahun ini. Maknanya semua pencarum layak memohon. Okey, fikir baik-baik je bos. InsyaAllah. Kalau boleh beli benda bernilai seperti beli emas fizikal Pejabat Ekspor Malaysia, okey lah. Ini kalau yang kaki emas bang kan. Tapi kalau yang kaki mesin atau ASB pun, ASB ni saya galakkan lah. Saya galakkan ASB ni daripada orang kata benda-benda lain, kerana ASB ni ialah demi pulangan pun boleh tahan juga. Yang lebihan tu janganlah beli benih susut nilai seperti Sport Ori. Ini biasalah. Dan Chong. Okey, terima kasih lah kepada siapa-siapa yang sudi share live saya ni tentang KWSP. Lepas tu kita sampaikan pesan memesan lah kepada semua rakyat Malaysia. Tolonglah, janganlah gunakanlah duit tu sebaik guna, semanfaatnya mungkin. Jangan dengar kepada skamer-skamer yang akan datang ni. Tolong jangan ambil risiko melaburkan duit anda terhadap kepada ni. Tadi saya boleh dengar apa iShare tu pun, dengan cerita tadi pun itu adalah skamer. Diorang ni mewujudkan company-company ni semua nak menyakau duit korang. Jaga-jaga. Diorang dah plan dah ni dah. Ada skamer-skamer ni dah plan dah. Kan? Tolong pesan memesan lah. Kita tak kisahlah kalau korang nak beli barang ke, nak beli apa, pasal tu adalah duit hak korang sendiri, hasil titik perlu. Tapi pesan saya dalam keadaan sekarang ni, sebelum ni kita meminta-minta, kita memohon supaya kita punya duit tu dapat dikeluarkan. Jadi duit tu pula kau pergi lebur kan pada benda tempat-tempat yang tak sepatutnya kau leburkan. Itu janganlah. Ada dua tempat ni yang bahaya, tuan-tuan. Apa yang saya beritahu, kedai mesin dan juga pelaburan-pelaburan haram ni, skamer-skamer ni. Saya kena bagi tahu. Saya tak nafikan ramai rakyat Malaysia sekarang ni, terutama yang bekerja ni, main mesin apa semua ni tak nafikan. Kalau perempuan tak tahu main mesin tu apa, tanya-tanyalah suami anda ke, cuci berapa, masuk berapa kan, tanya-tanyalah api ke, kan, petak ke, kan, kerang ke, apa ke, pandai-pandai lah. Kan, itu je lah. Lagi satu, apa yang kita boleh nampak semalam, tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan ahli-ahli politik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli-ahli politik yang kita nampak semalam di dalam Dewan Rakyat. Dan kita nampak ada ahli-ahli politik yang saya rasa mereka ni mementingkan kepentingan pribadi daripada mementingkan kepentingan rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa pun, apa ni, bagi kat bini simpan tu pun boleh juga. Memang selamat, alhamdulillah. Kan? Jadi apa pun yang saya nak bagi dekat sini, ini amat mengecewakan lah sebenarnya. Sepatutnya, saya cakap sebelum ni, apa yang saya cakap, dalam keadaan kita rakyat tengah sengsara dengan COVID-19, ekonomi kita yang makin lama makin merudum, yang baru nak meningkat naik, dan apalah salahnya sekiranya ahli-ahli politik yang ada sekarang ni daripada parti-parti yang di luar sana tu, ketepikanlah dulu ideologi politik, utamakanlah dulu kepentingan rakyat, utamakanlah dulu ekonomi negara kita ni. Itu lagi bagus. Kan? Itu lagi bagus. Kan? Daripada mereka ni hanya menggunakan kepentingan peribadi. Boleh nampak semalam. Itulah saya cakap sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Kalau bolehlah kepada semua calon-calon
ataupun kepimpinan parti politik yang ada dalam negara kita ni, tak kisah daripada parti mana, pakatan mana, daripada Pakatan Harapan ke, Perikatan Nasional ke, Barisan Nasional ke, kan, kalau boleh selepas ini korang letaklah calon-calon yang betul-betul boleh membantu rakyat, yang boleh bekerja rakyat. Kalau boleh tu janganlah terlampau tua sangat. Minta maaf saya cakap, janganlah terlampau tua sangat. Pasal apa? Apabila korang menjadi calon ahli parlimen ataupun kamu menjadi ahli parlimen, kamu akan berhadapan dengan macam-macam situasi, berhadapan dengan pelbagai ragam rakyat, pelbagai ragam masalah rakyat. Kamu akan turun sana, kamu akan turun sini. Jadi kalau kita ambil orang-orang yang tak berapa nak sihat ni, yang dah tua-tua ni pun, pergerakan mereka ni akan terbatas, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ambillah yang orang kata apa, yang betul-betul boleh berkhidmat. Bukan saya nak cakap yang tua ni, yang berpengalaman ni, kita tidak. Tapi carilah mereka ni yang betul-betul boleh, orang kata apa, letakkan yang ada kaliber sebagai seorang pemimpin, yang boleh menyatuni rakyat, yang boleh menyelesaikan masalah rakyat. Itu sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Bukan kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita tak nak lah ahli-ahli parlimen yang ada pada masa akan datang ni, calon-calon ni, bukanlah saya nak kata apa, tapi keadaan fizikalnya tak berapa nak mengizinkan, keadaan kesihatan yang tidak berapa mengizinkan. Rakyat memerlukan pandangan, rakyat memerlukan penyelesaian, kan, nak kena turun kawasan, nak lari pula ke KL, nak lari kat sini. Jadi semua terlibat. Kepada sama juga kepada adun-adun ni juga, wakil-wakil rakyat ni sama juga. Kita harap kepada pucuk pimpinan parti-parti pakatan perikatan-perikatan ni, gabungan-gabungan ni, letaklah calon-calon yang betul-betul steady, masih sihat, muda. Kan, muda jangan muda sangat. Kita dah nampak dah, kita dah buat uji kaji PRU 14 yang lepas. Ambil yang muda pun jadi kayu, ambil yang muda pun acah-acah bagus, tapi pengalaman memang tak ada apa-apa pun pasal politik, semua benda pun mengarut dia buatnya. Boleh nampak dapat. Ini bukan saya nak nafikan, kita boleh ambil contoh. Macam kononnya ahli parlimen yang paling muda dalam sejarah Malaysia, Prabha, apa tak nama dia, apa yang ahli parlimen mana saya tak ingat tu, Batu ke mana tak pasti. Boleh nampak kan, dia muda lagi, tapi apa sumbangan dia, kekurangan idea, kekurangan pengalaman dalam segi politik. Itu memang jadi masalah. Begitu juga dengan Syed Saddiq, yang sebelum ini kita pun tahu dengan macam-macam isu, benda-benda remeh, bodoh-bodoh dia buatnya. Benda-benda yang bagi saya tak sepatutnya dia buat, kenyataan-kenyataan yang tak sepatutnya dia buat, jadi benda-benda ni keluar. Ini menandakan mereka ni kurang daripada pengalaman dari segi politik, kurang pengalaman dalam nak menyelesaikan isu masalah. Bukan kita nak downkan, tapi sebagai ini menjadi contoh, menjadi contoh kepada pemimpinan akan datang. Supaya janganlah letak calon-calon yang macam ni. Kau boleh nampak, kita bukan nak kata apa, nampak Syed Saddiq lompat pagar, panjat pagar, publicity murahan, cakap tak sempat bikin. Ini salah satu dia. Korang ni ahli parlimen, sepatutnya ahli parlimen menyuarakan lantang suara dia demi untuk membantu rakyat, membantu rakyat ataupun untuk menyelesaikan isu rakyat. Itu nombor 2. Lepas tu kalau tengok, kita ambil yang dah berusia sikit lah, minta maaf lah, bukan nak kurang ajar. Tetapi bagi saya, mereka ni yang dah usia sangat 70 tahun ke atas ni ke, kan, kalau dah tak sihat tu, hentikanlah. Janganlah nak berasa nak bertanding lagi. Tak perlu kot, kan. Bagilah peluang pada mereka yang layak, kan. Takkanlah sungguh dah sampai masa kau dah meninggal besok, barulah nak lepaskan jawatan. Kita bukan nak kata apa, ajal maut ni memanglah kata apa, tentuan ilahi. Tetapi kalau boleh elakkan, kan, bagi peluang pada mereka ni yang betul-betul nak ke depan, kan. Dah tak boleh, dah cukup dah. Saya rasa saya dah lama sangat dah jadi ahli parlimen, jadi wakil rakyat. Dah cukup lah, saya bagilah pada yang muda sikit. Ambil dalam golongan umur 30-an ke atas, kan, 30-an, 40-an, 50-an, kan, 60-an tu dah kira surut lah tu. Kalau boleh elakkanlah daripada angka 70-an tu. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam nak membantu rakyat ni, kesihatan pemimpin ni penting. Pasal kita mengharap kepada mereka ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya baca komen sekejap. Jangan lupa Mr. J, pendatang asing makin. Pendatang asing tak lupa zakat 10%, belanja 40%. Ini bang, Abang Chris Martin, ini jangan cakap bang, kadang-kadang dalam ni je bang, kejap lagi hilang bang benda tu semua. Kau mengarut lah, puak parti duk berniaga lagi, dah lah bawa kenderaan tak ada lesen siapa ni.
Muhammad Fuad Mota. Oi, dahsyat mulut kau ni kan. Assalamualaikum Mr. J, apa khabar? Halo Puak Parti, takkan kerajaan nak bela lagi teruk? Oh ni abang ni cakap dah lah bawa okey faham. Rakyat memilih pemimpin yang beri rakyat, betul? Okey, saya nak komen sikit pasal parti ni bang. Parti ni dan juga penatap peniaga-peniaga orang asing ni, kita masih lagi dalam orang kata apa? Dalam proses lagi, bukan proses, kita masih lagi dalam peperangan dengan dorang ni. Saya memang tak akan stop, tapi kita bagi tempoh lagi pada pihak kerajaan. Pasal apa, benda-benda macam ni memang kita kena perlukan satu penyelesaian melalui menggunakan akal fikiran, menggunakan undang-undang, tuan-tuan dan puan-puan. Pasal benda ni melibatkan undang. Jadi saya masih lagi tengah mengkaji ataupun tengah mencuba sedaya upaya, walaupun tidak di depan, di hadapan, tetapi di belakang kita cuba dapatkan kenalan-kenalan. Saya gunakan jugalah kita punya connection apa semua, macam mana nak tembus kekebalan politik apa semua ni. Memang mengarut, walau macam mana pun benda ni perlukan sokongan ataupun pengaruh politik. Jadi Abang Muhammad Fuad, jangan give up bang. Kita lawan tetap lawan. Okey. Waalaikumsalam. Halo Puak Parti, takkan kerajaan nak bagi? Betul. Memang kalau betul apa yang Abang Muhammad Fuad cakap ni, kita tengok berapa banyak ni, saya selit sikit lah. Berapa banyak pendatang-pendatang asing tanpa izin yang kena tangkap kat depo. Kerajaan kena tanggung makan doang, tuan-tuan perempuan. Kena fikir tu. Rakyat memilih pemimpin yang berjaya rakyat. Sokong pendapat tuan. Terima kasih Ari Lasso. Okey bro, insyaAllah. Terima kasih bro, terima kasih. Lawan tetap lawan Puak Parti, betul. Kita lawan tetap lawan bang. Okey. Itulah. Berkenaan dengan apa yang saya cakap pasal ahli politik. Boleh nampak semalam dekat dalam parlimen, dekat dalam Dewan Parlimen. Contoh macam kita, saya bukan nak ni, saya terpaksa komen lah. Tak kisah daripada Parti Barisan Nasional ke, daripada Pakatan Harapan ke, ataupun Pakatan Nasional. Mereka ni semua ada individu parti pemimpin-pemimpin dalam ni, wakil-wakil rakyat ni pun ada yang tak betul juga. Kita tak nafikan, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dah orang kata apa, jawatan ni menjadi rebutan, bukan nak jadi kerana nak jadi pemimpin, tetapi nak kena mengejar kekayaan, itu memang kita tak nafikan. Itu kita memang tak nafikan. Jadi apa yang kita harap sekarang ni, supaya benda ni tidak akan berlaku lah. Jadi saya harap kepada semua, macam saya cakap di pimpinan, kalau boleh muka barulah PRU15 nanti. Dan mereka yang betul-betul ada kaliber, ada semangat untuk menjadi seorang pemimpin yang untuk menegakkan ataupun membawa suara rakyat ke depan. Janganlah yang mana yang ada sekarang ni, kalau boleh yang dah tua-tua ni letaklah jawatan sebelum korang meninggal. Letak jawatan, lepaskanlah, bagilah peluang kepada orang-orang muda ni ataupun orang yang berkelayakan. Kalau nak bagi orang pada muda pun tak guna juga. Boleh nampak. Kita boleh nampak ada 2 orang budak muda dekat dalam parlimen yang bagi saya adalah satu kegagalan. Tak nampak apa efek dia. Terpulang tuan-tuan dan puan-puan. Pasal apa tuan-tuan boleh nilai sekarang ni, kita boleh tengok PKPB di semua negeri, dalam di sebuah negeri dah pernah rasa dah PKP tu hari, PKPB. Dan sekarang lepas tu PKPP, lepas tu bernanda balik PKPB. Contoh utama dalam negeri Selangor. Jadi kepada orang dalam negeri Selangor ni, korang nilaikanlah sendiri apa yang ahli-ahli parlimen korang buat, apa yang ahli-ahli wakil rakyat korang buat, ahli-ahli majlis semua ni. Kadang-kadang benda ni kita tak nampak. Kita leka, kita duduk kat rumah, kita tunggu saja bantuan daripada kerajaan. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, bantuan yang sepatutnya disalurkan kepada kita adalah daripada wakil rakyat. Wakil rakyat dia kena turun setiap kawasan. Wakil rakyat tuan-tuan dan puan. Lepas tu dengan isu dalam negeri Selangor ni, dengan isu air lagi, dengan isu banjir, kilat, kata-kata sekarang pun musim hujan. Dalam musim hujan, time PKPB, lepas tu nak kena cuci rumah, duit tak ada, kerja macam-macam. Jadi kepada siapa yang orang-orang ni nak mengadu? Jadi kepada wakil rakyat sajalah. Tuan-tuan dan puan-puan, wakil-wakil rakyat ni sebenarnya kaya raya. Terus terang saya cakap, kaya raya. Cuba cakap dekat saya lah, mana wakil rakyat yang tak kaya? Diorang pandai tuan-tuan dan puan-puan. Diorang ni pandai pusing, diorang pandai sorok, diorang punya kekayaan. Kalau tidak, kenapa diorang beria nak jadi calon, nak jadi wakil rakyat? Memang benda tu tak dinafikan. Saya bekerja ataupun mengenali mereka-mereka ni semua, saya tahulah ada allow ni. Jadi ada commission ni apa semua.
Kan? Setiap kali kawasan-kawasan yang diorang jaga ni akan ada projek-projek ni masuk-masuk ni. Jadi kontraktor-kontraktor ni semua akan berjumpa dengan wakil-wakil rakyat ni. Kan? Untuk nak adjust sikit lah. Ini bukan biasa tuan-tuan dan puan. Jadi mereka ni semua wakil-wakil rakyat yang ada dalam negara kita ni, diorang ni mempunyai kelebihan, kan, untuk membantu rakyat. Itu pasal saya tekankan dia dulu lagi berkaitan dengan isu ni. Tak kisahlah kau daripada parti mana pun, daripada DAP ke, PAS ke, UMNO ke, PKR ke, Amanah ke, MIC, MCA ke, daripada mana pun, as long korang sebagai seorang wakil rakyat dan korang perlu bantu rakyat, kan. Wakil rakyat tidur bosku, tu tak dinafikan lah, kan. Adanya wakil rakyat yang mula-mula konon-kononnya saya akan membawa suara rakyat ke dalam dewan. Sembang gedebabunnya. Menang pun pasal parti dia popular. Bukan pasal dia popular, parti popular. Dan rakyat percaya parti tersebut akan membawa perubahan. Tetapi berlaku sebaliknya. Saya bukan cakap pasal mana-mana parti, semua parti tuan-tuan dan puan-puan, semua. Kalaulah rakyat Malaysia ni orang kata apa, dia tidak ada masalah ataupun masalahnya dapat diselesaikan, ataupun masalahnya dapat orang kata apa, diambil berat, dipertimbang. Hebat tuan-tuan dan puan-puan ahli-ahli parlimen. Saya tunjuk contoh lah, ya. Saya tunjuk contoh. Minta maaf saya cakap tadi. Kita ambil dua lah ikon dua orang ni. Ini yang saya kenal lah. Walaupun diorang tak kenal, tapi kita pun tahu satu Malaysia kenal. Uncle Kentang dengan Ustaz Ebek Liu. Korang boleh tengok, dia membantu tak kira siapa. Orang tu daripada mana pun dia tolong. Datang daripada Sabah Sarawak pun dia tolong. Macam Uncle Kentang, Ebek Liu, daripada utara sampai ke selatan, sampai ke Sabah, dia sampai tuan-tuan dan puan-puan. Boleh nampak dekat situ bagaimana ikhlasnya seorang orang kata apa yang membela rakyat. Tapi saya nak bagi tahu kat sini, ada yang cakap, Allah bolehlah Ustaz Ebek Liu tu dengan Kekentang tu ada orang derma apa semua. Betul. Kalau lah ada orang derma pun, kalau lah duit tu datang daripada poket diorang sendiri pun, melalui diorang punya program ke ataupun kerja apa semua diorang buat, benda tu disalurkan kepada rakyat. Dan di sini saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, macam ahli-ahli parlimen ataupun wakil-wakil rakyat kawasan, mereka ni semua ada peruntukan. Peruntukan daripada pihak kerajaan untuk membantu rakyat. Kalau kata gaji-gaji diorang ni tuan-tuan puan-puan disalurkan, dibantu untuk rakyat, tak rasa tak ada masalah. Kan, macam mana Ustaz Ebek Liu ataupun Kekentang boleh bagi, boleh bantu, kan, walhal menteri-menteri ke, wakil rakyat ke, yang ada pengawal peribadi, yang ada pembantu khas, yang ada kereta, yang ada elon rumah, elon orang gaji, elon pembantu apa, elon driver, semua elon adalah, tetapi tidak mampu menjalankan tugas. Disebabkan kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Itulah saya cakap, mereka ni lebih mementingkan perjuangan peribadi. Inilah dia sebenar-benarnya wajah-wajah pemimpin-pemimpin politik dalam negara kita ni. Jangan cakaplah orang ni korang semua sama je lah, kan. Kalau betul-betul korang ada perbezaan daripada mereka, tunjukkan ke depan, tunjukkan. Dan saya percaya ramai yang tengok, kita boleh nampak tindakan pantas daripada Uncle Kentang dan juga Ebek Liu ni. Mereka menggunakan otoritif mereka sendiri. Mustahil yang mereka yang berada dalam kerajaan ni, wakil-wakil rakyat, wakil-wakil rakyat, ada di parlimen, korang mempunyai fasiliti, korang mempunyai kemudahan asas. Macam-macam kau boleh guna kelebihan. Saya adun, saya nak gunakan ambulans, saya nak gunakan ni. Kau boleh gunakan semua, kan. Okey, saya perlukan satu rumah untuk disewa untuk saya sewakan kepada satu keluarga yang tak ada rumah. Kau boleh buat semua tu, kan. Orang datang jumpa, pergi minta lah, YB tolong saya, YB anak saya ni dah lah sakit. Okey you, kan, saya pula dah tak ada kerja, gerai saya kena rampas dengan pihak BBT. Saya tak ada duit, nak minta YB boleh tak belikan barang-barang saya dalam RM700. RM700 pun YB tak ada duit. Sedih. Apa punya YB pun aku tak tahulah, kan. Mesti dia cakap ni, terus terang dia cakap, kalau RM700 seorang YB tak boleh nak cari, berhentilah jadi YB. Gunakanlah akal fikiran YB. Kalau kau dah pokai sangat, dah tak ada duit sangat, gunakanlah kelebihan kau. Jumpa dengan orang-orang tertentu, minta tolong, saya perlukan RM700 nak belikan peralatan untuk rakyat saya ni, kawasan saya susah, kan.
Kita boleh nampak. Saya boleh cakap, kalau katalah Ustaz Ubiliu ataupun Uncle Kentang, minta maaf Ustaz, Uncle, saya sebut nama, nak jadikan contoh kepada YYB ni, saya nak sedarkan sikit ni. Kan, sekali petik je, sekali keluar je. Kan, tapi diorang tak buat macam tu. Diorang tak buat. Ada saja pihak yang hubungi mereka, dan kerana apa? Kerana mereka yakin benda tu akan sampai kepada orang-orang yang memerlukan. Kita nak harapkan pusat zakat, konon-konon pusat zakat Selangor yang kaya raya, kan, yang penuh apa dia punya pendapatan, sumber pendapatan, tetapi hancur. Macam-macam masalah tuan-tuan. Nak harapkan Jabatan Kebajikan Masyarakat, meninggal lah jawabnya. Lambat. Kan, kalau kenalah Jabatan Agama Islam kita, ada mu'alaf-mu'alaf ni kan, orang yang dah convert masuk Islam ke apa semua, ada keluarga-keluarga yang susah-susah ni kan. Tetapi bila kita telefon, hello, Pejabat Agama Islam Selangor, saya nak laporkan ni ada maksiat ni dekat kawasan rumah saya ni, sampai siap bawa reporter lagi. Konon-konon nak penuhkan apa, kata apa, yang macam target lah konon-kononnya. Bawa reporter, tak sampai 1 jam sampai. Bawa polis, bawa reporter bagai. Hello, Jabatan Agama Islam, saya nak laporkan ni ada satu keluarga mu'alaf ni susah sangat. Okey, tak apa, nanti minta tolong bantuan ni, kita akan hantar pasukan. Akan tengok macam manalah kita interview. Sampai kesudah, sampai meninggal mu'alaf tu menunggu bantuan, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah dia. Kita harap ada perubahan daripada pucuk pimpinan parti-parti inilah. Daripada semualah perikatan-perikatan ni, gabungan-gabungan ni. Semoga adalah orang kata apa, perubahan. Janganlah korang letak calon-calon pada mereka-mereka ni yang dah tak layak. Carilah orang yang keliru. Saya percaya ramai dalam DAP pun ramai, dalam PAS pun ramai, dalam PKR pun ramai, dalam UMNO pun ramai. MIC, MCA yang betul-betul nakkan membantu rakyat. Diorang tahu bila diorang dah jadi ahli parlimen, diorang dah jadi wakil rakyat, diorang dah tak fikir dah pasal rakyat. Pasal apa? Diorang akan fikir pasal duit. Diorang tahu diorang akan dapat gaji, diorang akan dapat allowance, diorang akan dapat kelebihan macam-macam. Diorang fikir itu je. So diorang akan kaut. Okay? Kalau katalah 100% tu, 20% je lah untuk rakyat, 80% untuk aku punya family, kroni-kroni aku, untuk aku punya apa, cucu cicit besok, macam tu. Itulah. Okey, saya baca ni sekejap. Saya setuju. Terima kasih. Saya dapat YB dapat bro anak beraya kaya. Betul, kita tak nafikan. Kalau korang tengok lah, saya dah banyak pergi rumah pemimpin-pemimpin parti politik ni, tuan-tuan dan puan. Banyak dah saya pergi. Bekas pun saya dah pernah pergi dah, tuan-tuan dan puan. Hebat tuan-tuan dan puan. Diorang ni pandai main wayang. Masa berkhidmat, ada yang pandai cover lah. Kan? Buat susah konon-konon. Tapi selepas diorang berhenti ataupun tidak tercalon, bukan main nampak kemewahan diorang, tuan-tuan dan puan. Tahu-tahu ada je syarikat-syarikat atas nama diorang, ada yang share sana share sini. Ini biasa, tuan-tuan dan puan. Ini kita tak nafikan. Pasal tu saya cakap, kita mengharapkan ahli-ahli politik ni membela nasib kita. Jadi apa yang boleh saya pesan kepada semua rakyat Malaysia yang sedang menonton live saya ni dan akan menonton live saya ni, kita tolaklah pemimpin-pemimpin ataupun parti-parti ataupun ahli politik yang tidak memberikan kerjasama atau tidak betul-betul membela rakyat pada PRU yang akan datang. Ni bunyi-bunyi PRU ni dah nampak dah, tuan-tuan dan puan. Saya percaya kalau bukan disebabkan COVID-19 yang makin melanda ni, negara kita dah akan diadakan PRU 4 ke-15. Confirm. Yang dahsyatnya diorang ni, yang jahatnya dari politik ni, tuan-tuan dan puan. Saya nak cerita sikit. Hari ni saya lama sikit lah live saya ni. So minta tolong sharekan sekejap apa yang saya nak cakap ni. Yang jahatnya diorang ni, apabila mereka ni dah keadaan dah terdesak, dah tak boleh nak pusing, tak boleh nak cover, dia heret dia sekali institusi diraja kita, tuan-tuan dan puan. Maka apabila diheret institusi diraja kita ni, maka orang yang tak faham, saya tak nafikan ada ramai rakyat Malaysia yang tidak faham fungsi institusi diraja kita, perlembagaan kita, tuan-tuan dan puan. Ramai yang tak faham lagi ni. Ramai yang tak faham. Jadi bagi saya lah, mereka tidak faham, mereka akan bantai kau-kau. Diorang akan cakap macam-macam benda-benda negatif. Kan? Kerana apa? Sengaja, ada pihak-pihak sengaja nak nampakkan institusi raja kita ni teruk. Tapi diorang tak faham tau sebenarnya fungsi
institusi ni semua. Tapi benda ni disebabkan oleh ahli-ahli politik dekat luar sana, tuan-tuan dan puan. Ahli-ahli politik dekat luar sana yang dah rasa nak selamatkan diri, diorang heret sekali. Tuanku semua masuk dalam diorang punya game ni. Inilah dia. Nak selamat. Konon-konon bila diorang tahu institusi raja adalah peluang terakhir mereka untuk diorang nak selamatkan diri ni. Kan? Ini yang bahaya. Lagi satu, apalah salahnya sekiranya kita pun nampak kementerian yang ada dalam negara kita ni. Kita dah maju ke depan. Tahun 2020 semua kita ada. Menggunakan satu jari saja. Tahu sampai sekarang anda berada di rumah, saya berada dekat sini. Kita boleh buat live macam-macam. Bagi saya lah, kepada kementerian multimedia ni apa semua, ataupun SKMM apa semua, engkau posting lah, engkau buatlah iklan untuk bagi fahaman, bagi mereka yang tak faham ni, apa itu perlembagaan negara kita ni, apa itu institusi raja dan fungsi-fungsi dia. Lebihkan macam tu, supaya anak-anak muda ni yang saya nampak yang makin dah lari dah ni, tak faham apa fungsi institusi raja, kelebihan dia, kekebalan dia apa semua. Dan juga kita tak boleh sentuh isu-isu ni. Begitu juga dengan perlembagaan, kita tak boleh usik perlembagaan ni. Perlembagaan ni memang kita tak boleh ditukar, tak boleh diubah. Yang boleh kita ubah adalah undang-undang. Kan? Buatlah macam tu. Kan? Buatlah macam tu. Jadi benda tu yang kita nak sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Kita nak bagi faham. Kalau kata ada rakyat Malaysia yang tak faham perlembagaan negara Malaysia, okey, macam ni perlembagaan, you tak boleh sentuh isu ni, you tak boleh main isu ni. Kan? Itu betul. Kan? Banyak kan, mungkin ada yang tak faham. Saya tak nafikan, mungkin ada yang tak faham. Tapi tak apa, you tak faham kan. Lepas tu nanti bila dah buat pupam, dia hina bangsa, dia hina perlembagaan apa semua, tahu-tahu dia minta maaf. Tuan-tuan juga yang sakit hati. Aku pun sakit hati, tuan-tuan dan puan. Bila kita tengok, saya tak faham lah, saya tak tahulah datang lawyer ni. Dia tengok, saya punya anak gom tak tahu tentang perlembagaan. Tak apa, lepas ni kita bagi diorang faham dulu. Dan selepas itu tidak ada alasan lagi dah. Kan, kita serapkan kepada budak-budak sekolah ni, semua jenis sekolah, tak kisahlah. Walaupun dalam negara kita ni ada macam-macam sekolah. Kebangsaan ada, jenis kebangsaan ada, bagi serapkan. Dan juga kita tarik semua cikgu-cikgu ni. Sekarang saya nak bagi tahulah, tuan-tuan dan puan, ni saya nak kena komen sikit lah. Kalau dahulu saya dilahirkan tahun 80-an, tahun 90-an saya dah mula masuk sekolah apa semua, cikgu-cikgu kita ni semua, tuan-tuan dan puan, dia orang punya ketegasannya dalam mengajar ataupun dalam memberikan info ataupun memberikan maklumat tepat. Saya bukan nak komplain cikgu-cikgu sekarang ni, tuan-tuan dan puan. Cikgu pun kena punya kan. Sikit-sikit aku tengok dalam video TikTok apa semua, cikgu buat live. Dalam FB cikgu buat live. Buat live berkenaan dengan pasal pelajaran, tak apa. Kan, melawar sini-sini, macam ni gambar, macam ni. Apa benda yang disampaikan ni? Kita faham, tetapi generasi yang korang lahirkan, cikgu lahir dengan cikgu yang ajar ni tak nampak. Boleh tanya pada budak dekatan-dekatan ni, apa dia yang diorang dapat. Kan? Kalau dah cikgu sibuk dengan TikTok, cikgu sibuk dengan melawar-lawar macam ni, mana pergi tuan-tuan dan puan? Macam mana anak-anak murid nak ikut? Pasal tu tuan-tuan nampak budak-budak sekarang ni makin lama makin terpesong. Kan? Anak-anak muda kita pun tak ambil pasal betul-betul. Okey, Malaysia dah nak hancur, mana majunya rakyat pun sampai nak keluarkan duit. Okey, sekejap. Tadi aku baca kalau boleh potong dalam YB sekarang. Betul? Ini bukan apa, tuan-tuan. Maksud saya tu daripada segi perlembagaan, minta maaf lah cikgu-cikgu terpaksa sebut juga. Kadang-kadang korang ni melampau juga kadang-kadang. Kan, lepas tu bila nak dapat publicity murahan, mulalah kalau kena murid lah apalah. Kan, tak boleh lah macam tu. Benda ni kena balance lah. Kan, bagi saya panggil cikgu-cikgu ni semua, buat kursus balik, terapkan sikit. Dalam setiap pembelajaran, terapkan nilai-nilai perlembagaan, institusi raja. Kan, apa yang tak boleh sentuh, apa yang boleh disentuh. Fahamkan kita ni ada rakyat Malaysia, apa hak kita sebagai rakyat Malaysia, apa gunanya sifat menghormati antara bangsa satu sama lain. Itu yang penting. Kan, itu yang penting, tuan-tuan dan puan. Kita nak macam tu. Kan, kalau boleh kat sekolah Cina ataupun sekolah jenis kebangsaan Tamil ke atau jenis kebangsaan Cina ke apa, banyak kan, campurkan dorang. Ini kat sekolah pun cikgu pun berpuak-puak macam mana.
Cikgu Melayu dengan cikgu Melayu, cikgu Cina dengan cikgu Cina, cikgu India dengan cikgu India. Macam mana tuan-tuan dan puan? Kan? Kalau ada cikgu buat mana pergi keharmonian perpaduan ni? Contoh saya cakap, kan? Kalau sekolah kebangsaan tu banyakkan cikgu India, cikgu Cina dekat dalam tu. Kalau jenis kebangsaan banyakkan cikgu-cikgu Melayu dalam tu. Hebat-hebat apa cikgu-cikgu kita lulusan dah boleh speaking bagai apa semua. Itu yang betul. Kan, letak kalau boleh cikgu sejarah ni, letak cikgu yang betul-betul mampu, yang layak lah, letak kat dia dekat sejarah tu. Itu betul. Bagi murid-murid ni, budak-budak ni okey, faham, okey. Mainkan isu tentang sentimen sayangkan, cintakan negara. Itu betul. Begitu juga dengan kementerian multimedia dia pun semua, komunikasi bagai semua, mainkan. Masuk syarat-syarat iklan TV berbayar ni daripada mengarut program-program. Ni pun nak kena juga ni. Program-program mengarut ni tuan-tuan dan puan. Dai-dai lah, imam-imam lah, apa semua benda ni semua merosakkan nama agama Islam dan juga bangsa Melayu lah tuan-tuan dan puan. Hari ni korang boleh tengok. Hari ni satu lagi dai ni konon ditahan untuk bantu siasatan. Kes rogol. Sebelum ni kita nampak dai-dai ni imam muda yang kahwin 2-3, yang cerai sana cerai sini, memalukan. Apa benda ni? Ini ke yang dilahirkan dari CCTV ni? Jadi saya harap lepas ni tak payahlah. Kerajaan tolong ban, tolong sekat, tolong haramkan program-program macam ni. Tolong haramkan terus. Baik kau buat satu kerajaan, buat satu CCTV ni buat pertandingan, mencipta ataupun perlembagaan, macam-macam lah benda yang boleh menyebabkan timbulnya rasa cinta pada negara. Ini menyanyi muka nak kena handsome, suara hapak, mampus meninggal. Aku mula kan. Betul. Masukkan pelbagai kaum cikgu. Betul. Ini yang kita nak sebenarnya. Kalau dah sekolah Cina banyak cikgu Cina, mana letaknya? Tak ada dah nampak perpaduan. Ajar perpaduan, keharmonian. Jangan hormat jangan hina bangsa lain, jangan hina agama lain. Tapi cikgu semua cikgu satu bangsa je kat sekolah tu. Macam mana? Ini tak boleh, ni salah tuan-tuan dan puan. Jadi saya harap benda ni supaya dapatlah kita ubah. Jadi kepada mak bapak dekat luar sana, dalam masa yang ada sekarang ni, kita gunakanlah kesempatan ni untuk kita didik anak-anak kita supaya menghormati agama lain, bangsa lain. Macam sekolah ni, pasal apa? Benda ni datang dari sekolah. Saya sekolah kebangsaan. Jadi semua saya anggap abang kakak saya, walaupun daripada masyarakat India dan Cina, saya dah anggap macam family. Saya dah anggap macam family tuan-tuan dan puan. Jadi itu yang kita nak. Cikgu saya dulu pun campur-campur. Dulu boleh beza 80-90-an cikgu bercampur. Cikgu memang banyak cikgu. Ada cikgu India, cikgu Cina, matematik, sains apa semua campur. Tapi sekarang cikgu dekat satu sekolah tu, kalau kebangsaan tu, penuh dengan satu kaum je. Contoh, cikgu Melayu banyak, cikgu Cina ada 2 orang, cikgu India ada 1 orang. Sekolah macam mana cikgu sekolah kebangsaan Tamil, sekolah kebangsaan jenis kebangsaan Cina? Satu kaum Cina banyak cikgu Cina je, cikgu Melayu 1 orang. Macam mana tuan-tuan dan puan? Tu sekolah Tamil lah, cikgu Melayu 1 orang, cikgu Cina 1 orang. Mana kena balance kan? Kementerian Pendidikan kena ubah. Kalau dulu kita dapat bahasa Malik, kasut hitam, maknanya ni kita ubah lah. Tolonglah. Itu minta perubahan. Pasal apa? Demi untuk membimbing budak-budak ni besok supaya menghormati bangsa-bangsa lain ni, agama orang lain, hormat, supaya tidak timbul perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan pergaduhan ataupun menyebabkan sakit hati. Kita ni duduk dekat Malaysia tuan-tuan dan puan, kita bukan duduk negara luar. Malaysia ni dimiliki semua ni. Negara Malaysia ni senang bagi tahu adalah dimiliki oleh semua rakyat Malaysia. Kena faham maksud saya ni. Dimiliki oleh semua rakyat Malaysia, iaitu pemegang IC warga negara tuan-tuan dan puan. Terima kasih Sisi Baba, terima kasih. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita nakkan satu perubahan. Stoplah kalau kita rakyat Malaysia sama sendiri kita bergaduh, belum kira ahli politik kat atas sana yang sibuk kejualkan kuasa, kejualkan kemewahan, hancur tuan-tuan dan puan. Dan kita ni akan diambil kesempatan oleh warga-warga asing ni tuan-tuan dan puan. Peniaga-peniaga warga asing, parti-parti ni akan dalam diam diorang merompak hasil negara kita. Kalau dulu hasil negara kita dia rompak oleh Jepun, oleh British, nampak aku cerita sejarah sikit ni, dari sekarang ni dirompak oleh warga asing dalam diam. Sumber-sumber kekayaan rakyat Malaysia semua dia dirompak habis oleh warga-warga asing ni. Sumber-sumber kekayaan maksudnya pekerjaan-pekerjaan.
Kalau dulu kerja-kerja kilang, mak saya dulu kerja kilang tuan-tuan perempuan. Sekarang nak jumpa orang kerja kilang orang Melayu susah. Orang tempatan lah orang rakyat Malaysia. Susah nak jumpa. Penuh dengan warga asing. Kalau dulu kita tengok buruh-buruh, bukan buruh kata kerja-kerja kontrak, majoriti orang Melayu. Sekarang dah bertukar dah. Bukan orang Melayu dah, orang tempatan. Minta maaf saya cakap. Orang tempatan, tapi sekarang dah bertukar. Kalau dulu kita boleh nampak mesin-mesin rumput ni semua. Nampak? Dalam cerita arwah Sudirman, kami mesin rumput, potong rumput. Nampak kan orang tempatan? Mana ada orang warga asing masa tu? Sudirman dengan siapa tu? Lepas tu dengan ada 2-3 orang ni. Rakyat Malaysia kan? Sampai bergaduh ke buat kawasan. Basikal buat lari semua. Mana ada warga asing? Sekarang dah semua dah warga asing. Semua dah. Dah tak ada dah orang tempatan kita. Itulah dia. Pasal kita bergaduh sama sendiri. Jadi hentikanlah. Kan? Ada cara untuk kita selesaikan masalah ni. Ada cara dia tuan-tuan puan. Kita nak kena, first kali kita kena tanam ni alih-alih politik yang gilakan kuasa, yang huru-harakan ni. Akhirnya kita kena tanam dulu. Kan? Baru betul. Lepas tu barulah kita sama-sama. Dan saya percaya tuan-tuan puan. Dan saya percaya lagi. Setiap live saya ni ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Abang saya, kakak saya, daripada masyarakat India, China, semua sama-sama. Kan diorang ni saya tahu cakap, diorang tahu saya hormat, diorang tahu kita ni sayang kan keluarga besar kita ni, negara rakyat Malaysia ni tuan-tuan puan. Kalau adanya individu-individu yang negatif ni, kita ketepikan diorang. Kita tentang diorang habis-habisan. Jangan kita melibatkan orang lain, yang kita melibatkan kaum apa semua. Tolonglah tuan-tuan puan. Tolong. Ini yang kita ada untuk kita perjuangkan, ini yang kita ada untuk kita pertahankan, untuk kita serahkan kepada generasi pada masa akan datang, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita besok, kan? Tuan-tuan boleh nampak. Takkanlah kita nak tinggalkan besok anak cucu kita bergaduh satu, kita nak buat semacam rusuhan-rusuhan kaum apa semua. Jangan macam negara-negara luar sana. Tak perlu. Tak perlu. Jadi tak semua Abang Farhan, tidak semua. Saya bagi tahulah, jangan salahkan satu bangsa. Tak semua, tidak semua. Mereka ni adalah individu. Individu. Saya nafikan dan saya bangkanglah sekeras-kerasnya. Macam orang cakap orang Cina tak okey, orang India, minta maaf ya abang saya semua, orang India tak okey, orang Cina tak okey, orang Melayu pun tak okey. Semua sama. Tapi janganlah kita samakan semua bangsa. Tidak. Individu tuan-tuan puan. Individu. Terus terang saya cakap. Kan? Kita nampak. Ni saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh sikit. Pemandu mabuk. Kita ambil contoh. Orang yang memandu mabuk bukan Islam. Orang Cina ke, orang India ke, minta maaf saya cakap. Bangsa India, bangsa Cina. Tak apa. Korang bantai cukup. Bagaimana pula dengan peragut-peragut ni yang baru-baru kena tangkap? Peragut majoritinya orang Melayu. Kau nak cakap apa? Disebabkan kerana peragut tu orang Melayu, kau nak cakap okey ni. Tak boleh. Individu tu tuan puan. Kau ada nampak tak baru-baru ni video yang mana dekat dalam kedai farmasi, yang satu kakak tu kena sepak sampai dia ragut. Tu siapa? Boleh nampak tuan puan. Peragut-peragut ni semua orang Melayu. Nak sangat kan? Itulah dia. Jangan salahkan bangsa. Individu tuan-tuan puan. Individu. Kan, individu. Bukan bangsa, individu. Mereka ni individu. Jangan kita hentam diorang kerana diorang bangsa, diorang asal bangsa ni. Kita bantai semua bangsa. Individu. Kesian kot pada kawan-kawan kita, abang-abang kita, kan? Kita cakap-cakap jadi terasa hati dah diorang. Saya berkawan dengan semua orang lah, dengan macam-macam bangsa tau. Macam abang kakak dah saya rasa. Diorang nak sebut perkataan Melayu tu pun diorang macam malu nak sebut tau. Seolah-olah macam ada satu gap. Tapi diorang tak sebut Melayu, diorang sebut nama. Diorang tahu. Kan, ini orang tak ada baik tau. Dia cakap macam sama you tau. Itu orang tak ada baik, jahat dia orang. Ragut. Diorang pun cakap juga pemandu mabuk ni macam orang mabuk. Jangan bawa kereta lah. Apa pasal bawa kereta? Kasih susah orang lain, kasih orang mati tau. Susah. Tahu tak? Dia jangan disebabkan kerana mereka ni berbangsa macam kita jugalah tuan-tuan dan puan. Dia orang, kalau saya cabarlah, kalau ada, saya tahu faham semua orang yang menengok majoriti ada orang bangsa saya sendiri. Kalau kau dengar daripada mulut bangsa lain, itu orang Melayu telah guna kau tu Melayu, dah ragut tau. Kau rasa macam mana? Kau mesti panas punya bila perkataan Melayu tu keluar. Jadi hentikan gunakan perkataan-perkataan macam ni.
Begitu juga untuk kita guna kita individu cukup. Pasal tu kalau kau tengok dalam laporan polis, saya sentuh sikit, keluar report polis apa semua, satu lelaki berbangsa. Seorang lelaki berbangsa. Dia tak sebut bangsa terus. Satu orang, dia tak sebut ini satu nama bangsa tu, tak ada. Dia cuma cakap satu lelaki berbangsa. Dia tak ada sebut nama satu tu, tak ada. Yang langgar mati JB perempuan Melayu, bro. Itulah saya cakap. Jadi kita jangan libatkan bangsa, kita hanya kecam individu. Macam si Nam Wiwi apa semua tu kan, kita kecam individu cukup. Janganlah kau nak libatkan semua orang. Kan, kau beli kereta pun dekat orang bukan bangsa Melayu. Kau isi minyak pun, owner pun bukan bangsa Melayu. Begitu juga yang bukan bangsa Melayu ni juga. Kan, jangan hentam bangsa-bangsa ni semua. Korang nak bergaduh. Kan, hari-hari kita berjumpa satu sama lain, tuan-tuan dan puan. Kita pergi kedai, kita jumpa orang ni. Kita pergi stesen minyak, kita jumpa orang ni. Kita berurusan kat kerajaan, kita jumpa orang ni. Ini semua saya sentuh Abang Jimmy Tan. Malaysia dari dahulu hingga hari ini pasal pemimpin kita tidak tunjukkan. Betul. Ini betul. Sebab cikgu kena pelbagai kaum, itu betul. Malaysia, tuan-tuan dan puan, negara kita ni adalah unik. Dan apabila unik, kita dah hidup harmoni. Dan disebabkan kerana ahli-ahli politik dekat luar sana yang kejarkan sokongan dan undi, mereka akan memainkan isu-isu tentang pasal perkauman. Betul. Benda ni tak dinafikan, memang terjadi. Ini yang kita nak elakkan sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Jadi saya haraplah kepada semua abang kakak saya berbangsa Cina, India, Melayu apa semua, ketepikan isu perkauman ni kita sama-sama. Itu betul, tuan-tuan dan puan. Janganlah, tolonglah jangan sampai kita ni disebabkan diorang kata dah senang dah, tuan-tuan dan puan. Percaya, diorang dah senang dah. Kita kat bawah ni, kita bantu. Nampak, kita ambil contoh lah. Bukan saya nak kata apa, macam Uncle Ketang. Uncle Ketang ni bukan berbangsa, tak kira bangsa dia bantu. Ustaz Abeliu pun tak kira bangsa dia bantu. Sama je. Kan? Itu yang kita nak. Semangat sayangkan perpaduan, keharmonian, itu yang kita nak. Saya, tuan-tuan dan puan, bukan nak cakap apa lah. Kalau saya mampu, saya bantu semua orang. Tapi hanya 2-3 orang. Itu pun bukan 2-3 orang, seorang-seorang saya dapat. Itu pun dapat sipi-sipi je, tuan-tuan dan puan, saya dapat bantu. Kan? Biasalah bro, masing-masing ada pendapat, masing-masing mentaliti fikiran masing-masing. Payah nak sembang masing-masing bijak pandai. Yelah bang, betul lah tu kan, betul juga abang bercakap. Jadi apa yang boleh saya sampaikan, lebihlah kepada memikirkanlah tindakan anda. Kan? Tapi memang terus terang kalau orang tanya, memang saya anti dengan peragut. Kalau saya dapat, memang saya pijak-pijak peragut-peragut ni. Kan? Kalau tuan-tuan dapat pijak-pijak peragut, pijak lah. Tapi jangan rekod, bahaya. Bukan nak cakap, tapi inilah kenyataan. Dapat pijak je, tapi jangan mati pula. Kan? Pijak-pijak jangan rekod, bahaya. Itulah yang kita harapkan lah. Semoga ada perubahan. Jadi berkenaan dengan isu KWSP, ini sebelum saya end live saya ni, isu KWSP kita tunggu sahaja daripada kenyataan KWSP. Yang mana tak faham tentang syarat-syarat apa tu yang kata tunjukkan bukti. Bukti tu bukanlah bukti yang sampai menyusahkan, tidak. Tetapi ianya lebih kepada macam satu borang korang isi dan kau dapat cop-cop macam tu lebih kurang. Apa pun tunggu sahaja daripada pihak KWSP. Dan saya percaya benda ni akan mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kepada semua bakal yang bakal mendapat mengeluarkan 10K tu, tuan-tuan dan puan, jangan anda terpengaruh dengan skamer-skamer yang menawarkan pelaburan-pelaburan haram ni. Please lah, tolonglah, jangan percaya. Tolong sampaikan pesan saya ni. Kita pesan antara satu sama lain, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, apa semua, sampaikan pesan. Tidak ada wujud pun dalam dunia ni kita campak 10,000 boleh jadi 40,000. Mengarut, tuan-tuan dan puan-puan. Ini semua adalah penipu. Dan yang ketiga, kalau boleh, yang kaki-kaki mesin, kaki-kaki archer ke, kaki-kaki dolphin ke, great blue ke, apa semua kan, tolonglah, hentikanlah buat sementara waktu. Dapat 10,000 tu janganlah korang pergi laburkan pula. Nanti labur, hancur lebur kan. Ini saya bagi tahu lah, tuan-tuan dan puan, sekadar pesanan. Jangan sibuk nak kerja api, petak, archer, hancur melebur kan.
Konon-konon percaya 1,000 boleh jadi 8,000, 2,000 boleh jadi 10,000, lala meninggal habis semua kan. Itulah saya boleh sampaikan sikit. Okey. Apa lagi yang ketiga tadi saya cakap, keempat pula tadi berkaitan dengan ahli politik. Kita harapkan pemimpin-pemimpin politik kita selepas ini dapatlah meletakkan calon-calon yang betul-betul matang dan betul-betul sihat, yang boleh berjiwa, yang boleh membantu rakyat, yang boleh membuat perjuangkan hak rakyat. Janganlah pilih kerana kata apa populariti dia, janganlah pilih kerana konon-konon dia pengalaman lebih apa semua, tetapi bila dah dapat jawatan hilang tak ke mana. Okey. Itu saja. Jadi yang ketiga tadi apa saya sebut, janganlah sampai kita ni berpecah belahkan pula perpaduan keharmonian kita tuan-tuan puan. Yang mana dah ada family tu, yang mana dah ada anak apa semua tu, kita ni hidup dah sampai tahap ni. Besok untuk diorang pula. Jadi janganlah kita tinggalkan kesan-kesan negatif kepada mereka ni. Biarlah mereka ni hidup tenang, aman, damai yang mana ada sekarang ni. Okey, cuma nasib kita tak baik 2020 ni disebabkan kerana COVID-19. Okey. Ikan patin masak tempoyak Bukit Tinggi. Boleh. InsyaAllah saya akan sampai. Saya minta maaf juga kepada semua kawan-kawan yang minta saya datang sana sini. Saya akan cubalah penuhi jemputan anda. Okey, pasal saya ni pun ialah anda pun faham lah, saya pun bukannya boleh ke sana sini sangat. Faham-faham sudahlah. Jadi apa pun, terima kasih banyak. Ingat pesan saya tuan-tuan puan yang saya cakap tadi. Yang penting sekali, kita ketepikanlah isu-isu perkauman ni. Kita bersama sebagai satu rakyat Malaysia, sebagai satu keluarga yang besar. Jangan kerana satu individu ni kita bergaduh sesama kita. Jangan kerana satu individu ni kita bergaduh dengan orang lain, bangsa lain. Tolonglah. Okey, itu saja daripada saya. Salam perpaduan, salam keharmonian. Say no to resim, katakan tidak kepada perkauman. Salam 10K KWSP. Yahoo, sting aku.